Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syariza binti Syahari, pelajar PhD Pendidikan Fizik, akan mempersembahkan satu video berkenaan Research Ideas Outline Presentation untuk memenuhi tugasan yang kelima bagi kursus UHPP 0010, iaitu Research Method. Cadangan bagi tajuk kajian saya adalah Pembelajaran Inquiry Multimodal dalam kurungan PIM secara ringkas, iaitu dalam membina makna bagi perubahan kerangka alternatif konsep daya dan gerakan. Seterusnya, kita mulakan dengan latar belakang masalah. Berdasarkan kajian lepas, terdapat pelbagai pengetahuan sedia ada serta kerangka alternatif yang wujud dalam diri pelajar sebelum mempelajari konsep daya dan gerakan. Perubahan konseptual pelajar sewaktu proses PDP melibatkan komunikasi antara guru dan pelajar. Pembelajaran ini melibatkan komunikasi secara lisan dan juga bukan lisan yang dipanggil pembelajaran multimodal. Pembelajaran multimodal pula sering dikaitkan dengan pembinaan makna oleh beberapa pengkaji sebelum ini. Oleh yang demikian, tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti bagaimana makna dibina untuk tujuan mengubah kerangka alternatif pelajar dalam konsep daya dan gerakan, iaitu melalui proses pembelajaran inquiry multimodal. Berdasarkan latar belakang masalah, maka wujudlah pernyataan masalah yang mendukung kajian ini. Konsep daya dan gerakan merupakan topik yang penting bagi mata pelajaran fizik di tingkatan 4. Walau bagaimanapun, pelajar mempunyai pelbagai kerangka alternatif terhadap konsep daya dan gerakan ini. Oleh yang demikian, terdapat keperluan pengkaji untuk meneroka bagaimana pembelajaran inquiry multimodal terhadap perubahan kerangka alternatif dan pembinaan makna bagi konsep daya dan gerakan. Kajian ini diharap dapat memberi impak, iaitu panduan kepada guru dalam mengatasi kerangka alternatif pelajar bagi konsep daya dan gerakan. Terdapat 5 objektif kajian yang dibina oleh pengkaji, iaitu yang pertama adalah mengenal pasti kerangka alternatif yang dimiliki pelajar fizik tingkatan 4 sebelum dan selepas mempelajari konsep daya dan gerakan. Yang kedua, meneroka perubahan kerangka alternatif bagi konsep daya dan gerakan. Ketiga, mengenal pasti ciri-ciri perbincangan dalam pembelajaran inquiry multimodal bagi guru semasa menyampaikan konsep daya dan gerakan. Seterusnya, yang keempat, menyiasat peranan pembelajaran inquiry multimodal terhadap perubahan kerangka alternatif dan pembinaan makna bagi konsep daya dan gerakan. Dan yang terakhir, membina kerangka pembelajaran inquiry multimodal dalam membina makna bagi perubahan kerangka alternatif konsep daya dan gerakan. Bagi persoalan kajian pula, terdapat 6 persoalan kajian yang dibina untuk tujuan ini, iaitu apakah kerangka alternatif yang dimiliki pelajar, apakah kerangka alternatif yang dimiliki oleh pelajar selepas mempelajari, apakah perubahan kerangka alternatif bagi konsep daya dan gerakan yang dialami oleh pelajar,
Apakah ciri-ciri perbincangan dalam pembelajaran inkuari multimodal guru semasa menyampaikan konsep daya dan gerakan? Sejauh mana peranan pembelajaran inkuari multimodal terhadap perubahan kerangka alternatif dan pembinaan makna bagi konsep daya dan gerakan? Dan yang terakhir, bagaimana pelajar fizik tingkatan 4 membina makna bagi perubahan kerangka alternatif bagi konsep daya dan gerakan melalui kerangka pembelajaran inkuari multimodal yang dibina? Reka bentuk kajian ini merupakan gabungan bagi pendekatan gabungan kualitatif serta kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan strategi kajian kes, manakala pendekatan kuantitatif menggunakan strategi bukan eksperimen. Walau bagaimanapun, kaedah dan pendekatan yang digunakan sama ada kualitatif atau kuantitatif adalah bergantung kepada persoalan kajian yang telah diterangkan sebelum ini. Peserta kajian adalah meliputi kaedah persampalan, siapa yang terlibat dan di manakah kajian akan dilaksanakan. Kajian ini menggunakan persampalan bertujuan dalam memilih peserta kajian yang merupakan 8 orang guru cemerlang bagi subjek fizik dan juga pelajar yang diajar oleh guru berkenaan. Kesemua peserta kajian ini adalah melibatkan sekolah berasrama penuh yang hanya terletak di daerah Johor Bahru dan Pontian sahaja. Seterusnya, berdasarkan reka bentuk serta persoalan kajian yang telah diterangkan, di sini merupakan instrumen kajian dan prosedur pengumpulan data bagi kajian. Untuk menjawab persoalan kajian yang pertama serta yang kedua, pengkaji menggunakan ujian penilaian bagi konsep daya dan gerakan, iaitu bersifat kuantitatif. Manakala untuk menjawab persoalan ketiga dan seterusnya, protokol temu bual serta protokol pemerhatian digunakan. Kesemua persoalan kajian ini menggunakan kaedah pemerhatian serta rakaman kelas, iaitu menggunakan rakaman audio dan video jika dibenarkan oleh peserta. Keadaan PDP adalah dalam keadaan semula jadi, iaitu natural setting. Ini bermakna pengkaji tidak membuat apa-apa perubahan kepada persekitaran kelas. Seterusnya adalah analisis data. Proses analisis data kualitatif bermula dengan menghasilkan transkrip bagi data yang dikumpul hasil daripada protokol temu bual serta pemerhatian kelas. Oleh itu, bagi mendapatkan transkrip data yang diperolehi disimpan dan tarikh masa dicatat pada setiap data yang disimpan. Bagi mentranskrip data yang dipilih dan diperoleh, software Transana digunakan kerana software ini dapat melakukan transkrip video dan audio secara serentak. Bagi mengetahui perubahan kerangka alternatif pelajar pula, peratusan jawapan yang betul dan yang salah sebelum dan selepas pembelajaran dibuat perbandingan. Oleh itu, analisis data kuantitatif ini dilakukan secara analisis deskriptif. Pengkaji menjangkakan bahawa akan terdapat beberapa kerangka alternatif yang dimiliki oleh pelajar sebelum mempelajari konsep daya dan gerakan. Ciri-ciri serta peranan
Pembelajaran inkuari multimodal dalam mengubah kerangka alternatif pelajar juga akan diperolehi serta dikenal pasti. Hasil daripada ciri-ciri serta peranan ini, maka kerangka pembelajaran inkuari multimodal akan dihasilkan daripada kajian ini serta boleh digunakan sebagai panduan kepada guru-guru fizik selepas ini. Sekian, terima kasih. Diharap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton video ini. Assalamualaikum.